Apa khabar semua? Sihat ke? Nama saya Lee Kuek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video ini adalah berkaitan dengan bab 1 pengenalan makroekonomi di mana fokus kita adalah berkaitan dengan subtopik 1.3 iaitu maklumat dan dasar bahagian yang kedua. Untuk maklumat pelajar, bab ini mempunyai 3 subtopik yang utama. Untuk subtopik yang kita kaji dalam video ini adalah berkaitan dengan 1.3 maklumat dan dasar makroekonomi. 1.3 maklumat dan dasar makroekonomi adalah terdiri daripada maklumat dan juga dasar. Untuk maklumat pelajar, video yang sebelumnya Miss pun telah terangkan berkaitan dengan maklumat makroekonomi. Okey, di mana kita kata bahawa maklumat ini sebenarnya mempunyai hubung kait dengan dasar. Dan ingat, dasar ini sebenarnya merupakan tindakan yang dilaksanakan ataupun diambil supaya kita nak kena pastikan bahawa maklumat ini dapat dicapai. Jadi sekarang marilah kita fokus apa itu sebenarnya dasar. Dasar makroekonomi ini sebenarnya terdiri daripada 4 iaitu dasar fiskal, diikuti dengan dasar kewangan. Yang ketiga itu dasar kawalan langsung dan akhirnya adalah dasar sebelah penawaran. Untuk maklumat pelajar, sebenarnya dasar fiskal, dasar kewangan dan juga dasar kawalan langsung ini merupakan dasar sebelah permintaan. Saya ulang, dasar sebelah permintaan. Okey? Jadi sekarang marilah kita fokus apa itu sebenarnya dasar fiskal. Dasar fiskal. Definisi dia. Dasar ini sebenarnya dia merupakan langkah kerajaan. Langkah kerajaan untuk mengubah perbelanjaan kerajaan. G dekat sini adalah merujuk kepada government. Dan struktur pencukaian kurungan T. T dekat sini adalah merujuk kepada tax. TAX ya, ataupun taxation. Demi mempengaruhi perbelanjaan agregat. So, kalau dalam bahasa English, AE ini adalah merujuk kepada aggregate expenditure. Okey, kenapa Miss guna gambar dekat sini? Okey, anda boleh nampak dua gambar yang Miss gunakan dekat sini sebenarnya adalah merujuk kepada salah satu jenis perbelanjaan kerajaan. Dasar fiskal ada G, ada T. Itu adalah komponen dia. Berkaitan dengan dasar fiskal, sebenarnya dia terdiri daripada dasar fiskal mengembang dan juga dasar fiskal mengucuk. Bagi dasar fiskal mengembang ini, G dia adalah meningkat dan komponen lagi satu adalah berkaitan dengan T. Dan pada masa itu, T dia adalah menurun. Itu adalah berkaitan dengan dasar fiskal mengembang. Dan kemudian dasar fiskal mengembang ini sebenarnya dia adalah sesuai digunakan ataupun dilaksanakan apabila berlakunya masalah pengangguran. Ingat, pengangguran itu juga dikenali sebagai deflasi dan juga kemelesetan. Okey, berkenaan dengan mengucuk pula. Kalau dasar fiskal mengucuk ini, komponen yang pertama itu berkaitan dengan G. Pada masa itu, G dia adalah turun, T dia adalah meningkat. Okey, pelaksanaan dasar fiskal mengucuk ini sebenarnya dapat mengurangkan ataupun mengatasi masalah inflasi. Jadi sekarang marilah kita fokus tentang pelaksanaan dasar fiskal mengembang, bagaimana pelaksanaan dasar ini dapat mengatasi ataupun mengurangkan masalah pengangguran. Okey, sekarang kita akan cuba tengok
bagaimana pelaksanaan dasar fiskal mengembang ini dia boleh mengurangkan ataupun mengatasi masalah pengangguran. Okey, jadi pelajar kena tahu dulu pengangguran ini sebenarnya juga sama dengan kemelesetan dan juga deflasi. Ingat ya, ini adalah nama sampingan dia ya. Okey, deflasi. Okey, ingat pengangguran sama dengan kemelesetan sama dengan deflasi. Kalau katakan pengangguran berlaku, inilah dia. Selain daripada itu, kita juga dapati pada masa itu disebabkan tak ada pekerjaan kan. Okay. Kalau tiada peluang pekerjaan, dia menyebabkan individu tak ada sumber pendapatan. Okay. Jadi sekarang kita nak tengok bagaimana pelaksanaan dasar fiskal mengembang ini boleh mengatasi masalah tersebut. Okey, apabila kerajaan melaksanakan dasar fiskal mengembang, ingat dasar fiskal mengembang ini yang kita fokus pasal perbelanjaan kerajaan dulu. Katakan kita kata G dia meningkat. Okey, so G, apa itu G? Perbelanjaan kerajaan. Contoh perbelanjaan kerajaan yang akan dilaksanakan oleh kerajaan, misalnya seperti projek pembinaan hospital ke, klinik ke, ataupun pembinaan sekolah ke. Okey, apabila perbelanjaan kerajaan dilaksanakan, kita dapati bahawa tapak pembinaan sekolah ke ataupun klinik, ya kita perlukan purut dalam aktiviti pembinaan ini kan. Okey, dan selain daripada itu, bagi hospital ke ataupun klinik yang telah siap dibina, kita ada doktor, ada jururawat, dan bagi sekolah yang telah siap bina, nanti ada cikgu-cikgu, guru besar, staf sokongan, security guard dan sebagainya. Dan perkara ini sebenarnya nanti dia akan menyebabkan peluang pekerjaan bertambah. Dan peluang pekerjaan yang bertambah ataupun meningkat ini bolehlah mengatasi masalah pengangguran. Jadi ingat, pelaksanaan dasar fiskal mengembang adalah sesuai dilaksanakan untuk mengurangkan masalah pengangguran. Dan komponen yang kita tengah bincangkan ini adalah berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan. Okey? Itulah perbincangan yang berkenaan dengan pelaksanaan dasar fiskal mengembang. Sekarang kita akan teruskan dengan pelaksanaan dasar fiskal mengucup ini dan bagaimana pelaksanaan dasar ini dapat mengatasi ataupun mengurangkan masalah inflasi. Okey, sekarang kita sambung bagaimana pelaksanaan dasar fiskal mengucup ini boleh mengurangkan masalah inflasi. Okey, juga sama, pelajar kena tahu apa maksud inflasi dulu. Kenaikan tingkat harga umum. Harga umum semakin meningkat. Okey, kenapa inflasi berlaku? Sebab kita kata pada masa itu dalam pasaran mempunyai wang yang banyak. Kalau dalam pasaran mempunyai wang yang banyak itu, dia sebenarnya akan menggalakkan individu ataupun pengguna asyik membeli belah sahaja. Dia akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan pada masa itu adalah tinggi. Okey, sebab asyik pergi shopping kan. Dan lastly dia menyebabkanlah tingkat harga umum meningkat. Okey, jadi apabila anda sudah tahu, sekarang punca kita yang menyebabkan inflasi adalah sebab dalam pasaran mempunyai wang yang banyak dan menyebabkan individu ataupun pengguna membuat perbelanjaan penggunaan kan. Okey, jadi sekarang kerajaan akan campur tangan dengan melaksanakan dasar fiskal mengucup. Dan dasar fiskal yang kita bincang, tadi kita sudah bincang pasal perbelanjaan kerajaan kan? Sekarang Miss akan fokus tentang struktur pencukaian. Kalau struktur pencukaian, kalau berkaitan dengan mengucup itu, ya kita akan menaikkan struktur pencukaian. Apabila cukai itu meningkat, bermaksud, katakan cukai yang saya fokus sekarang adalah cukai pendapatan individu ataupun perseorangan lah. Income tax. Okay? So, kalau income tax itu telah meningkat, bermaksud individu kena membayar kepada kerajaan. Okay? Sebab itu adalah cukai yang dikenakan. Apabila individu ataupun pengguna kena membayar cukai yang tinggi itu,
Ya, itu sebenarnya akan menyebabkan pegangan wang mereka ataupun kita kata pegangan wang orang ramai semakin berkurangan. Kalau katakan pegangan wang anda sudah menurun, adakah anda masih pergi shopping lagi ke, membeli belah lagi ke? Ya, mestilah semakin berkurangan kan? Ya. So, kalau dalam pasaran itu bukan hanya anda seorang saja, ada juga individu-individu yang lain kan? Kalau semua individu ataupun semua pengguna dalam pasaran pun kurang membuat perbelanjaan penggunaan, akhirnya masalah inflasi ini pun turut dapat ditangani. Okay? So, ingat yang kita bincangkan ini adalah pelaksanaan dasar fiskal mengucup, mengurangkan inflasi dengan menaikkan struktur pencukaian. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan dasar fiskal. Sekarang kita akan teruskan dengan dasar makroekonomi yang kedua, iaitu dasar kewangan. Dasar kewangan. Definisi dia. Dia adalah langkah kerajaan melalui bank pusat. Okey, so kali ini tambah satu lagi iaitu bank pusat je sebab dia melibatkan wang untuk mengubah bekalan wang kurungan MS. MS itu adalah merujuk money supply. Saya ulang, money supply. Dan juga kadar bunga. So kalau kadar bunga itu kurungan kita boleh guna R ataupun I kecil. Untuk maklumat pelajar, R ataupun I, mana-mana satu pun boleh digunakan untuk menunjukkan dia adalah kadar bunga, which is stand for interest rate. Okay, mana-mana satu. Demi mempengaruhi perbelanjaan agregat. Juga sama, agregat dekat sini adalah merujuk kepada jumlah. So, aggregate expenditure ya. Dengan reti kata lain, pelaksanaan dasar kewangan ini sebenarnya dia terdiri daripada dua komponen yang utama, iaitu bekalan wang dan juga kadar bunga yang kemudian akan memberi kesan terhadap perbelanjaan agregat. Dasar kewangan. Inilah dua komponen dia, MS dengan R. Untuk maklumat pelajar, dasar kewangan ini, konsep dia lebih kurang sama dengan dasar fiskal, di mana dia juga terdiri daripada dasar kewangan mengembang dan juga dasar kewangan mengucup. Bagi dasar kewangan mengembang, kita akan kaji pasal MS dengan R. MS dia adalah meningkat pada masa itu, so MS naik, dan R dia adalah turun. Okey, itu adalah pelaksanaan bagi dasar kewangan mengembang di mana ia adalah sesuai dilaksanakan untuk atasi ataupun mengurangkan masalah pengangguran. Bagi dasar kewangan mengucup pula, juga sama, kita akan kaji dari segi komponen dia dulu, di mana kita kata pada masa itu MS dia adalah turun dan R dia adalah meningkat. Pelaksanaan dasar kewangan mengucup ini sebenarnya boleh mengurangkan ataupun mengatasi masalah inflasi. Jadi sekarang marilah kita tengok bagaimana pelaksanaan dasar kewangan mengembang ini boleh mengurangkan masalah pengangguran. Okey, sekarang kita akan cuba tengok bagaimana pelaksanaan dasar kewangan mengembang ini dia boleh mengurangkan masalah pengangguran. Okey, so pengangguran pelajar sudah tahulah dia juga dikenali sebagai kemelesetan dan juga deflasi. Okey, inilah situasi dia. So ada orang yang menganggur dan lagi satu, ingat dia ada punca pendapatan. So sekarang kita cuba tengok pelaksanaan dasar kewangan mengembang. So kalau dasar kewangan mengembang ada dua komponen yang kita boleh fokus. Yang pertama itu berkenaan dengan bekalan wang dan lagi satu kadar bunga. Sekarang yang kita fokuskan itu adalah berkenaan dengan bekalan wang. Okey? Dan kalau dasar kewangan mengembang bermaksud bekalan wang meningkat. Dengan reti kata lain, sekarang kerajaan akan mengambil tindakan melalui bank pusat ya, okey, dengan meningkatkan bekalan wang dalam pasaran.
Okey, so apabila bekalan wang itu bertambah, dia akan menyebabkan pegangan wang mereka akan bertambah. Okay, ini berkaitan dengan pegangan wangnya. So, pegangan wang yang bertambah itu sebenarnya dia akan menyebabkan nanti individu ini, okey, dia bolehlah cuba untuk membuat pelaburan ke. Okey, contoh katakan yang ini Mr. Johnson. Okey, so apabila pegangan wang Mr. Johnson telah bertambah, okey, maka sekarang Mr. Johnson ini dia akan membuat pelaburan. Jadi pelaburan yang dibuat ini sebenarnya kita mungkin kata dia membuka kilang ke. Okey. Itu salah satu contoh lah. Apabila Mr. Johnson membuka kilang ini, nanti dia sebenarnya boleh mewujudkan peluang. Okey, mewujudkan peluang pekerjaan. Dan apabila wujudnya peluang pekerjaan, maka dapat mengurangkan ataupun mengatasi masalah pengangguran ini. Okey, so itu adalah pelaksanaan dasar kewangan mengembang untuk mengurangkan masalah pengangguran. Yang sekarang Miss tengah cerita ini, saya akan kaitkan dari segi pelaburan apabila bekalan wang itu telah bertambah. Okey, itulah berkaitan dengan pelaksanaan dasar kewangan mengembang. Sekarang kita akan fokus tentang pelaksanaan dasar kewangan mengucuk di mana dia boleh mengurangkan ataupun mengatasi masalah inflasi. Okey, seterusnya kita akan cuba tengok bagaimana pelaksanaan dasar kewangan mengucuk ini boleh mengurangkan masalah inflasi. Okey, jadi seperti biasa, pelajar kena tahu apa itu inflasi, ya, kenaikan tingkat harga umumnya dan kenapa inflasi berlaku. Sebab dalam pasaran, pegangan wang yang terlampau banyak. Okey, dan lagi satu kita kata permintaan yang banyak pada masa itu. Sebab kita dapati perbelanjaan penggunaan pengguna adalah tinggi. Okey, so itu adalah faktor-faktor lah yang menyebabkan inflasi berlaku. Okey, sekarang kita cuba tengok. Dasar kewangan ini, dia ada dua komponen. Satu berkaitan dengan bekalan wang dan lagi satu berkaitan dengan kadar bunga. Sekarang yang kita fokuskan adalah berkenaan dengan kadar bunga. Kalau dasar kewangan mengucuk, kita akan naikkan kadar bunga. So, kalau naikkan kadar bunga ini, sebenarnya dia merujuk bahawa bank, okay, bank perdagangan, dari segi kadar bunga dia akan meningkat. Okey, apa kaitan dengan benda ini? Ini ada rumah, ada kereta. Apa yang Miss nak highlight dekat sini, saya nak fokus dari segi pengguna. Pengguna yang membeli rumah, yang membeli kereta. Okey, so kalau katakan tadi kan saya kata dia asyik membeli belah kan. Tetapi kalau kali ini nak beli rumah ke nak beli kereta, boleh ke kita bayar cash terus? Ya, tak boleh kan, kita kena buat pinjaman, betul tak? Pinjam dengan siapa? Ya, pinjam dengan bank. Apabila anda membeli barang tahan nama ini, anda membuat pinjaman dengan bank, bank mestilah kenakan kadar faedah. Apa maksud kenakan kadar faedah? Okay, katakanlah isu dekat sini. Okay, katakan anda pinjam sebanyak RM50,000 dengan bank. Okay, adakah anda hanya bayar semula RM50,000 kepada bank lepas ni? Ya, tak mungkin kan? Anda kena bayar lebih. Lebih tu berapa? Mungkin nanti anda kena bayar RM55,000 ke? Ataupun mungkin RM60,000 ke? Ataupun RM70,000 ke? Tengok situasi dia. Situasi itu sebenarnya merujuk tempoh pembayaran anda itu dan kadar faedah yang dikenakan. Kalau katakan kadar faedah rendah, mungkin anda hanya perlu bayar semula RM55,000. Dan kalau katakan kadar faedah dia tinggi, anda kena bayar lagi banyak lah. Contoh mungkin RM60,000. So sekarang, isu yang kita kaji dekat sini, kita kata bahawa kadar faedah telah meningkat. Kalau pada masa itu, individu tetap nak membeli rumah ke kereta ke, bermaksud kadar faedah yang dikenakan tinggi. Dan benda ini sebenarnya dia melibatkan kos pinjaman. Ya, kos pinjaman dia akan bertambah banyak lah.
Okey, kenapa? Akibat kadar bunga ataupun kadar faedah yang dikenakan adalah tinggi. Okey, so bermaksud nanti anda kena bayar lebih banyak lah. Bukan lagi RM55,000 tetapi adalah RM60,000. So, apabila kos pinjaman yang semakin banyak ini ataupun kos pinjaman yang tinggi ini, anda sebagai pengguna, adakah anda masih nak beli rumah ke dengan kereta ini? Ya, anda akan pertimbangkan. Dan kemungkinan besar anda akan kata no, tak nak beli sekarang, beli kemudian. Okey, tunggulah apabila tiba masanya kadar faedah yang adalah rendah. Jadi sekarang apabila dalam pasaran itu bukan hanya anda seorang pengguna sahaja, kita juga ada pengguna-pengguna yang lain kan. Semua pun kurangkan pembelian ataupun perbelanjaan penggunaan semakin menurun. Akhirnya dia dapat mengurangkan masalah inflasi. Okey, jadi ingat pelaksanaan dasar kewangan mengucuk oleh kerajaan ini dia boleh mengurangkan masalah inflasi. Dan fokus kita adalah melalui peningkatan kadar bunga. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan dasar kewangan. Sekarang kita akan teruskan perbincangan bagi dasar makroekonomi yang seterusnya, iaitu dasar kawalan langsung. Dasar kawalan langsung. Definisi dia. Dia sebenarnya merupakan kawalan kerajaan terhadap kegiatan ekonomi melalui undang-undang dan peraturan. Ingat, itu adalah kata kunci bagi dasar kawalan langsung. Diikuti dengan contoh. So, contoh bagi dasar kawalan langsung seperti dasar harga maksimum. Adakah anda masih ingat apa itu dasar harga maksimum? Ya, kita pernah belajar pada semester 1 kan? Okay, inilah raja dia. Di mana kita kata pasaran barang itu ada kelok permintaan dan juga kelok penawaran. Itu adalah harga keseimbangan. Penetapan dasar harga maksimum itu adalah berada pada harga yang lebih rendah berbanding dengan harga pasaran. Ini sebenarnya merupakan salah satu contoh lah bagi dasar kawalan langsung. Okey, diikuti dengan dasar harga minimum. Inilah raja dia. Juga sama, kita ada keseimbangan pasaran barang. Ini harga keseimbangan. Dan penetapan harga minimum ini adalah lebih tinggi pada harga pasaran. Itu berkaitan dengan harga minimum. Okey, dan lagi satu contoh itu adalah berkaitan dengan dasar upah. So ingat, ketiga-tiga ini merupakan contoh bagi dasar kawalan langsung. Okey, selesailah perbincangan bagi dasar kawalan langsung ini. Seterusnya kita akan fokus tentang dasar sebelah penawaran. Dasar sebelah penawaran. Definisi dia. Dia merupakan dasar kerajaan melalui pelbagai insentif untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran dan penawaran agregat. Okey, pelajar boleh nampak kata kunci dekat sini, keupayaan pengeluaran dan juga penawaran agregat. Ingat, penawaran agregat ini, agregat adalah merujuk kepada jumlah. Okey? Ataupun kalau kita nak terbitkan dalam bahasa English, AS lah, aggregate supply. Okey, jadi apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, dasar sebelah penawaran ini sebenarnya dia adalah lebih fokus ataupun lebih utamakan terhadap pengeluar. Sebab pengeluar kan berkaitan dengan penawaran kan. So ingat, dasar ini akan beri kesan terhadap pengeluar. Kita cuba tengok beberapa contoh yang dibekalkan dekat sini. Ingat, dia mesti ada kaitan dengan pengeluar ya. Okey, yang pertama, penurunan cukai keuntungan syarikat. Okey, jadi kita nampak kalau syarikat ini dia adalah berkaitan dengan firma. Firma tu kan pengeluar kan? So apabila cukai keuntungan diturunkan, so bermaksud sebenarnya kos yang perlu ditanggung oleh syarikat tersebut pun sudah menurun. Dengan reti kata lain, nanti dia akan menyebabkan penawaran dia akan bertambah. Okey, supaya
selaraslah dengan pelaksanaan dasar sebelah penawaran ini. Kita sambung dengan contoh yang seterusnya. Penurunan cukai import bahan mentah. Untuk maklumat pelajar, bahan mentah dekat sini merujuk kepada input ataupun kita kata dia sebagai barang perantaraan yang digunakan oleh pengeluar untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Cuma sekarang, barang perantaraan ini adalah diimport dari negara asing. Jadi, apabila cukai diturunkan, ia akan menyebabkan kos yang ditanggung oleh pengeluar juga menurun. So, kalau kos sudah turun itu, nanti penawaran juga akan meningkat. Kalau penawaran meningkat, juga sama, ia adalah selaraslah dengan pelaksanaan dasar sebelah penawaran ini. Sambung dengan galakan fiskal ataupun insentif pelaburan. Okey, so bermaksud sekarang kerajaan memberi insentif dari segi pelaburan supaya menggalakkan firma membuat pelaburan lagi. Apabila pelaburan dibuat, output yang dihasilkan pun semakin bertambah kan? Dengan reti kata lain, penawaran pun bertambah. Juga sama, selaras dengan pelaksanaan dasar sebelah penawaran. Dan sekarang kita akan sambung dengan contoh yang terakhir, iaitu galakan menjalankan R&D. R&D ini adalah merujuk Research and Development, iaitu penyelidikan dan pembangunan. Apabila sesebuah firma menjalankan penyelidikan dan pembangunan, ia sebenarnya akan meningkatkan daya pengeluaran ataupun produktiviti. Dengan reti kata lain, penawaran turut bertambah. Maka juga sama, dia adalah selaras dengan pelaksanaan dasar sebelah penawaran. Apa yang Miss nak simpulkan dekat sini, contoh-contoh yang diberikan dekat sini, akhirnya dia akan menyebabkan penawaran agregat akan bertambah punya. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan dasar sebelah penawaran. Okey, setakat ini pelajar sudah belajar berkaitan dengan dasar-dasar makroekonomi di mana kita ada dasar fiskal, dasar kewangan, dasar kawalan langsung dan akhirnya dasar sebelah penawaran. Jikalau anda suka penerangan Miss dan rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, ingat subscribe channel saya, like dan juga sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Tindakan anda yang subscribe, like serta sharekan video ini sebenarnya merujuk tanda penghargaan anda serta sokongan anda terhadap Miss. Terima kasih diucapkan. Thank you. Okey, seterusnya kita akan masuk sesi soal jawab. Adakah anda sudah memahami berkaitan dengan dasar makroekonomi ini? Okey, jom. Marilah kita tengok soalan-soalan dia. Sesi soal jawab. Soalan dia. Senaraikan 4 dasar makroekonomi. Okey, Miss cuba beri bantuan. Kita cuba tengok gambar yang telah disediakan. Okey, cuba fikirkan apakah dasar makroekonomi tersebut. Okey, jadi untuk gambar yang pertama ini, dia adalah berkenaan dengan dasar fiskal, diikuti dengan dasar kewangan, kemudian dasar kawalan langsung dan yang terakhir itu adalah merujuk dasar sebelah penawaran. Okey? Soalan yang seterusnya. Pelaksanaan dasar fiskal mengucap dengan meningkatkan apa dapat mengurangkan masalah apa. Okey, pelajar kena fikir dulu bagi dasar fiskal ini dia terdiri daripada 2 komponen yang utama iaitu berkenaan dengan perbelanjaan kerajaan dan juga struktur pencukaian. Okey, tetapi sekarang pelajar kena fikir dasar fiskal mengucap ini dia sebenarnya meningkatkan apa? Sama ada berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan ataupun struktur pencukaian dan tujuan dia adalah untuk mengurangkan masalah makroekonomi apa? Sama ada inflasi ataupun pengangguran. Cuba dapatkan jawapan anda.
Okey, jadi dasar fiskal mengucup ini sebenarnya dia adalah meningkatkan struktur pencukaian. Jadi pelajar boleh tulis cukai sahaja. Okey, dan tujuan dia adalah dapat mengurangkan masalah inflasi. Ingat, kalau mengucup punya, kita nak atasi masalah inflasi. Okey, jadi kita sambung soalan yang seterusnya. Dasar sebelah penawaran adalah tindakan kerajaan melalui pelbagai insentif untuk meningkatkan. Okey, so kata kunci dekat sini adalah berkaitan dengan penawaran. Okey, dan kemudian dia juga akan memberi kesan terhadap penawaran kan. Cuba fikir penawaran apa tu. Okey, jadi jawapan kita untuk meningkatkan keupayaan pengeluaran ataupun kalau pelajar nak sebut tentang penawaran agregat pun boleh diterima juga. Sebab itu adalah tujuan ataupun motif bagi pelaksanaan dasar sebelah penawaran. Okey, jadi sekarang marilah kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Dasar harga maksimum, dasar harga minimum dan dasar upah merupakan dasar apa? Okey, apakah jawapan anda? Okey, jadi yang ini sebenarnya merupakan contoh-contoh yang diberikan dan dia merupakan dasar kawalan langsung. Okey, dan sekarang marilah kita sambung dengan soalan yang terakhir. Untuk mengurangkan masalah kemelesetan, ingat, kemelesetan itu juga sama dengan deflasi dan juga sama dengan pengangguran. Okey? Dasar kewangan apa dijalankan, iaitu dengan meningkatkan apa dan menurunkan apa. So sekarang pelajar kena fikir, kalau mengatasi masalah kemelesetan itu, kita nak melaksanakan dasar kewangan mengembang ke ataupun mengucup. Dan kemudian kena fikirkan, dasar kewangan itu terdiri daripada dua komponen yang utama, iaitu berkenaan dengan bekalan wang dan juga kadar bunga. Cuma sekarang pelajar kena pastikan dia kena meningkatkan ataupun menurunkan komponen yang mana satu. Cuba fikirkan jawapan anda. Okey, jadi jawapan dia dekat sini. Kalau nak kurangkan kemelesetan, dasar kewangan mengembang adalah sesuai dilaksanakan. Di mana kita kata pada masa itu, ia seharusnya meningkatkan bekalan wang dan menurunkan kadar bunga. Okey, untuk sesi soal jawab ini, sebenarnya ia adalah fokus tentang dasar makroekonomi. Untuk maklumat pelajar, dasar makroekonomi ini adalah terdiri daripada dasar sebelah permintaan di mana ia adalah merangkumi dasar fiskal, dasar kewangan dan lagi satu adalah dasar kawalan langsung serta dasar sebelah penawaran. Pastikan anda sudah kuasai dasar-dasar makroekonomi yang telah dibincangkan tadi itu. Okey, jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Bagi sesiapa yang masih belum subscribe channel saya, ingat berbuat demikian selepas ini. Okey? Thank you. Kita jumpa lagi ya. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan bagi subtopik 1.3 Maklumat dan dasar makroekonomi. Dengan reti kata lain, kita pun telah selesailah bincang bab 1 pengenalan makroekonomi. Agak berharap video bagi bab 1 ini sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam pembelajaran ekonomi. Kita jumpa lagi ya. Bye-bye.